Hai, apa kabar semua? Nama saya Hani. Terima kasih kembali ke channel saya. Welcome to Bemo dan Seram. Kes hari ini berlaku di Medan, Indonesia pada 27 April 1997. Kejadian ini berlaku kerana ada seorang pemuda sedang mengumpul rumput kering untuk memberi makanan kepada haiwannya. Apabila dia memasuki di sebuah ladang tebu berdekatan, tiba-tiba dia menemui ada timbunan kotoran semacam ada orang pernah mengalir sebelum ini. Jadi pemuda itu pun cuba mengalir untuk melihat apakah di bawah sana. Tiba-tiba dia tercium bau daging busuk semasa mengalir tanah. Dia terus berhenti lalu segera memberitahu ketua kampung tentang kejadian tersebut. Orang-orang kampung terus datang ke lokasi itu dan terus mengalir sehingga tengah malam. Mereka terkejut apabila mendapati bahawa di bawah tanah itu ada satu mayat wanita yang telanjang. Mangsa wanita itu bernama Sri Kamala Devi yang berumur 21 tahun. Dia tinggal bersama ibunya dan seorang anak perempuannya yang berusia 2 bulan. Dia sangat mahukan kehidupan yang lebih baik untuknya dan anaknya yang tidak mempunyai ayah itu. Pada suatu hari, ada seorang memberitahu dia ada dukun yang boleh membantunya. Lalu dia meninggalkan rumahnya dalam tengah malam untuk bertemu janji dengan dukun itu. Tetapi dia tidak menyangka dirinya telah dibunuh oleh dukun itu. Siapakah dukun itu? Izinkan saya membincangkan latar belakang terhadap dukun itu. Dukun itu bernama Ahmad Suranji, dilahirkan pada 12 Disember 1952. Di masa kecilnya, dia adalah seorang remaja yang bermasalah. Dia suka membuat keganasan dan mencederakan orang lain untuk menunjuk kemarahannya. Tingkah lakunya menyebabkan tiada orang mahu berkawan dengan dia pada masa kecil. Sejak bapanya belajar ilmu sihir, dia juga mahu ikut cara bapanya belajar ilmu sihir. Ketika dia semakin dewasa, tabiat buruknya menjadi lebih buruk. Dia pernah ditangkap oleh polis kerana dia mencedera jirannya untuk mencuri lembu. Akhirnya dia dibebaskan dari penjara pada usia 31 tahun. Ahmad Suranji mempunyai 3 orang isteri. Isterinya adalah adik-beradik kandungnya. Walaupun berkahwin dengan adik-beradik adalah tindakan pantang sekali, tetapi ibunya tidak membantah keputusan mereka itu. Pada tahun 1989, Ahmad Suranji bermimpi bapanya memberi rahsia untuk mencapai hidup abadi. Apakah cara yang diberitahu oleh bapanya? Caranya ialah meminum air riu 70 gadis. Oleh sebab banyak pelanggan wanita yang memerlukan pertolongan darinya, maka mencari mangsa bukanlah perkara susah sangat bagi Ahmad Suranji. Lagipun wanita muda senang dikawal olehnya kerana mereka 100% percaya dan mendengar perintahnya. Lama-kelamaan kemudian, satu demi satu gadis telah menghilang diri di bandar tersebut. Penduduk merasa kepanikan kerana terdengar ramai gadis yang telah hilang. Sehingga pada tahun 1997, kekecohan itu akhirnya berhenti. Pada malam kehilangan mangsa tersebut, pemandu yang bernama Andrew memberitahu polis. Dia mengikut alamat yang diberi oleh Devi ke rumah Ahmad Suranji. Polis dengan segera terus menangkapnya ke balai polis untuk menyoal siasat. Pada mulanya, dia tidak lerah menjawab soalan dari polis. Lama-kelamaan, dia mengaku yang dia telah membunuh sebanyak 42 wanita selama 11 tahun. Polis dengan segera mula mengalir berhampiran tempat mayat Dewi ditemui. Mereka menggunakan alat pengali untuk mencepatkan proses tersebut. Akhirnya mereka cuma menjumpai tengkorak dan tulang-tulang yang sudah susah dikenal pasti siapa pemiliknya. Semasa wartawan menanyai dia bagaimana Dewi dibunuh oleh dia semacam biasa saja memberitahu kepada wartawan. Pada malam itu, Dewi merasa sangat takut semasa pergi ke kuburan untuk melaksanakan ritual itu. Untuk menenangkan emosi Dewi, dia menyuruh isterinya untuk menemani dia ke lokasi itu. Dia menyuruh Dewi masuk ke dalam bawah tanah yang telah disediakannya. Dia juga mengatakan kepada Dewi bahawa dia mesti sentiasa tenang semasa dia buat
ilmu sihir. Selepas itu, dia mula bersembayang di depan muka Dewi. Dia menyuruh Dewi memejamkan mata, lalu dia mencikiknya kira-kira 15 minit. Semasa dia memastikan Dewi sudah mati, dia terus menghisap air liurnya. Kebanyakan mangsa Ahmad Suranji telah dibunuh dengan cara yang sama. Selepas selesai dengan mangsa itu, dia akan menanggalkan baju mereka dan meletakkan badan mereka menghadap ke rumahnya agar jiwa mereka pergi ke rumahnya. Akhirnya, kekejaman yang dibuat oleh Ahmad Suranji membawa jahanam kepadanya. Hakim menjatuhkan hukuman mati kepadanya dan mesti dilaksanakan pada 10 Julai 2008. Ahmad Suranji dibunuh dengan tembakan ke dada oleh pasukan penyembah. Selepas mereka mengesahkan kematian Ahmad Suranji, mayatnya terus dibawa ke kampung halamannya untuk dikebumikan. Walaupun Ahmad Suranji sudah meninggal dunia, tetapi ramai orang membantah mayatnya dikebumi di antara 42 mangsa tersebut. Terutama sekali kepada keluarga Dewi yang paling membantah mayat pembunuh itu berdekatan dengan anaknya yang meninggal dunia. Hal ini menyebabkan ramai orang Muslim tidak membenarkan mayat itu dipindahkan ke pekuburan Muslim juga. Selepas beberapa pindahan tempat kuburnya, akhirnya mayat dia dikebumikan ke 50 km jauh dari kampung halaman. Sekian cerita kali ini. Nama saya Hani. Saya akan post 1 atau 2 video setiap minggu. Jangan lupa subscribe YouTube dan Instagram saya. Terima kasih menonton video ini. Moga berjumpa lagi di lain cerita. Kita jaga kita.